untuk dapatkan 5 star yang terbaik, yang pertama you must know your direction, your way. Kalau boleh jangan salah jalan lah. And then respect your hormat you punya customer. Right. Bila dia masuk kereta, kita greet dia. Yeah. How are you? Okay. Are you good today? You senyum. Senyum. Okay, senyum. Kena senyum. You bagikan vibes yang bagus lah. Bila orang masuk kereta you, it's a positive vibe. Positive vibe. So that best. So that customer bila masuk kereta, dia rasa comfort. Yeah. Sebab you greet dia, you senyum. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, cleanliness. Your car cleanliness. You cakap banyak macam mana pun, you kelakar macam mana, tiba-tiba ada apa tu, kotor, cicak mati ke apa, you punya rating akan drop juga. Cicak mati dalam kereta. Ada kes, ada. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan Grab kita berjumpa lagi guys. Sebenarnya dah lama sangat tak buat video ni. Sangat-sangat busy dengan kerja guys. Minta maaf. Okay, sebenarnya 2 minggu lepas saya dijemput oleh salah seorang DJ crew lah untuk podcast Shop di Astro. Okay, dan dalam temu ramah tu saya bercerita mengenai hala tuju e-hailing masa kini. Apakah kita masih mampu untuk menjana pendapatan yang lumayan sebagai seorang pemandu Grab e-hailing? Okay. Jadi saya ditemu ramah oleh DJ Kali. Nama dia Kali. She's very sweet, gifted, talented person lah. Dan dulu dia pun pernah drive Grab jugalah. Tapi sekejap je lah. Sekejap. Dan dalam segmen tu juga saya ada berkongsi lah tips dan juga strategik macam mana nak boost income. Boost income khusus di kawasan Lembah Kelang Valley. Okay. Dan kalau korang tengok di awal video tu, itu adalah sedikit rentetan lah temu ramah saya. Dan kalau korang nak tengok full video, full podcast, korang boleh pendengarkan di Podcast Shop. Okay. Download aplikasi Shop. Lepas tu pergi ke Diary Kali. Diary Kali. Tak silap saya episod 6 lah. Kat situ ada, korang boleh tengok full temu ramah saya. Alright. Mengenai hala tuju e-hailing ni. So jangan lupa support Podcast Shop Diary Kali. I start normally at 8 lah. 8 AM. 8 AM. Tapi dah breakfast apa semua lah? Belum lagi. Okay. On the way I breakfast lah. Right. So especially after MCO ni lah. Okay. I start a bit late lah. 8:30 all the way until 10:30 or 11 PM lah. Every at day night. including Saturday Sunday. Yeah, all day. Wow. 7 days straight. Wow. So depends. Kalau macam I punya income tak reach target lagi, so I will extend to 12 lah. What do you target every day? How much? Normally before PKP my target is
range per day about 400 to 500 lah. Wow, that's Average money. lah. That's Tengok luck good jugalah. money, If I got luck, I can get as high as 600. Wow. All long trip lah. Long trip tapi dalam 12 jam, 13 jam online lah drive. Wow. But So normally impressive, average about 400 lah. Okay, sebelum saya teruskan, macam biasa saya akan review saya punya income lah untuk minggu kedua bulan Julai, iaitu daripada 6 Julai hingga 12 Julai lah. Okay, masih PKP pemulihan Okay, jadi hari pertama pada 6 Julai, ini income saya paling tinggi untuk minggu tu. RM452.80 dan jumlah job adalah 31 jobs. Nanti saya akan ceritakan macam mana saya boleh dapat 450 ni melalui graf lah. Ada cara dia. Okey. Hari yang kedua 7 Julai, income saya RM425 dan jumlah jobs 32 jobs, masih kekal 400. Hari yang ketiga 8 Julai, RM401.20. Jumlah job adalah 28 jobs lah. Okey, masih RM400. Hari yang keempat 9 Julai, ni dah drop sikit lah, RM318. Jumlah job 27 jobs. Okey. Hari yang kelima 10 Julai, RM319.80 dan jumlah jobs adalah 28 jobs. Okey. Dan hari yang keenam 11 Julai RM335.20 dan jumlah jobs adalah 26 jobs. Okey. Dan hari yang terakhir, hari Ahad 12 Julai, income saya RM406.80. Jumlah jobs adalah 34 jobs. Kalau korang tengok rata-rata jumlah job saya satu hari lebih daripada 25 trip. 25 trip purata 25 hingga 35 trip lah untuk achieve 300 dan ke atas. Jadi secara keseluruhan income bersih saya pada minggu kedua bulan Julai adalah, breakdown dia, RM2,560 income saya, tambah dengan RM98 tips dan juga insentif, tambah dengan RM310. Ini bonus daripada Grab Express lah. Amount ni dia tak reflect dekat dalam statement, jadi saya masukkan jugalah. Tolak dengan RM280. Ini minyak saya selama 7 hari lah. Jadi dah ditambah dan ditolak, income bersih saya adalah RM2,688. Income bersih saya. Okey. Jadi jumlah job, total trips untuk seminggu adalah 206. Dan dicampur juga dengan 10 job Grab Express. Yang ni pun tak termasuk dalam statement juga. Yang lain-lain tu adalah rating saya masih kekal 5.00 dan jumlah masa online saya selama 7 hari adalah 85 jam. Okey. Dan platinum tier selama 18 bulan, kekal 18 bulan. Okey, sebagai permulaan macam biasa saya akan set target saya lah, berapa saya nak achieve untuk hari tu. Okey. Saya ambil contoh hari Senin. Income saya RM450. Initially target saya cuma RM400, tapi end up dapat lebih lah. Okay. Kadang-kadang Grab ni kita mengharap nasib jugalah. Kebetulan hari tu saya dapat back to back job, long trip dan juga KLI job di awal pagi. Okay. Tapi cara dan strategik tu kena betul untuk boost income. Kalau tak jalan juga. Okay. Jadi daripada graf yang saya buat ni, ada peningkatan dan perubahan dari segi income dan juga demand lah. Maksudnya customer dah lebih daripada yang sebelum ni. Okey. Kalau korang nak boost income, of course kena bangun awal pagi lah. Nak dapat RM400 tu Okey, jadi cara saya, biasanya saya akan bangun pukul 7 pagi lah. Okey, 7 pagi. Okey. Di set yang pertama, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. 6 jam tu. 6 jam yang pertama tu. At least korang boleh dapat RM150. Kena dapatkan RM150. Okey. Boleh dapat. Sebab daripada pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi, waktu kemuncak, biasanya korang boleh dapat dalam RM100. Tapi jangan stop RM100 boleh dapat. Lepas tu daripada pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari, cuba dapatkan lagi RM50. Jadi total RM150. Okey, lepas tu di set yang kedua, ini time membangau lah, time sendu daripada pukul 12 tengah hari sampai jam 5 petang.
5 jam yang kedua. Kalau boleh, waktu ni cuba dapatkan lagi RM100. Okey, RM100. Time yang ni korang kena bijak pandai lah. Attack kawasan-kawasan perumahan, kawasan kondo ke, pangsapuri ke, apartmen ke, rumah bawah ke. Tunggu kat situ. Buka passenger apps, tengok berapa banyak driver yang tunggu kat situ. Okey, kalau banyak, jangan tunggu, keluar kawasan. Okay, lepas tu di set yang ketiga pula. Time ni time kemuncak lah. Time orang balik kerja, time tengah jam waktu peak hours tu. Dari jam 5 petang sehingga pukul 9 atau 10 atau 11 malam lah. Okey, 5 atau 6 jam yang ketiga. Okey, bergantung. Kalau korang dah sampai target, korang boleh balik awal lah. Okey. Jadi kebiasaannya dari jam 5 petang sehingga pukul lebih kurang 8, 8.30 malam, korang boleh dapat at least another RM100, RM100. Okey. Lepas tu yang selebihnya RM50 di jam yang berikut lah. Jadi total set yang pertama RM150, set yang kedua RM100, set yang ketiga RM150. Jadi total RM400. Secara asasnya untuk dapatkan job ni, konsep dapatkan job ni, bila korang dah masuk satu kawasan, radius kawasan tu, korang kena queue untuk dapatkan job tu. Korang kena queue konsep dia lebih kurang sama macam airport job lah, KLIA job. Cuma beza dia, airport job ni dia ada ETA number, masa menunggu ETA, dan juga queue number lah. Kita boleh nampak, kita boleh lihat. Kalau job biasa ni kita tak nampak, dia tersembunyi. Jadi konsep dia lebih kurang sama lah. Okay. Apa tu radius kawasan? Apa tu radius kawasan? Macam mana kita nak tahu radius kawasan tu? Korang just buka passenger apps korang. Okay. Kan dia keluar map kan, Google Map tu. Itulah radius kawasan korang. Jadi dari situ korang boleh tengok sekeliling you, berapa driver yang tengah tunggu. Kalau banyak driver, keluar kawasan, keluar radius, pergi kat tempat lain. Kalau kurang, tunggu je lah. Seperti mana yang korang tahu, di kawasan Lembah Kelang Valley ni, area KL ni, terlalu banyak hotspot guys. Terlalu banyak hotspot. Antaranya adalah Sunway Pyramid, Mid Valley, KL Central, TBS bus station tu, di Pulse, di Cyberjaya, dan lain-lain lagi lah. Terlalu banyak kalau saya nak mention lah. Tapi dalam banyak-banyak hotspot tu, saya cuma pilih 2 saja sebagai favourite hotspot saya. 2 saja. Yang pertama Bangsar South, yang kedua MCT Ampang. Kalau saya berada berdekatan dengan 2 location yang saya sebut tadi tu, saya akan tunggulah. Otherwise, saya akan ke kawasan perumahan, kondo ataupun apartmen. Tadi saya ada mention set yang kedua, dari jam 12.30 hari hingga 5 petang, waktu membangau, waktu sendu. Biasanya waktu set yang kedua ni, saya akan attack kawasan-kawasan perumahan. Tak kira lah kondo ke, apartmen ke dan sebagainya, saya akan attack kawasan perumahan. Bila dah sampai kawasan perumahan tu, saya akan buka passenger apps, tengok berapa banyak driver yang tengah tunggu. Okey. Kalau kurang, saya tunggu. Katakanlah contoh saya di Bukit Damansara. Okey. Hotspot di Bukit Damansara of course DC Mall. Banyak driver akan tunggu kat situ. Okey. Tapi saya tidak. Saya akan ke kawasan perumahan Bukit Damansara. Kat situ kan banyak lorong kan. Ada lorong Setia Budi, lorong Setia Bakti, lorong Setia Murni, okey, dan lain-lain lah. Jadi saya akan tunggu di lorong-lorong ni untuk dapatkan job. Lebih mudah, lebih cepat sebenarnya. Dan biasanya cara saya menunggu di kawasan perumahan 5 minit pertama saya tunggu tak ada job, saya akan pusing. Masih di radius kawasan yang sama, pusing sikit, stop balik. 10 minit yang kedua tunggu lagi, tak ada job, pusing lagi di radius kawasan yang sama. So that GPS tu, satellite tu tak mati, dia boleh detect kita. Yelah, sebab kadang-kadang takut bila kita dah tunggu terlalu lama, GPS tak dapat detect, jadi kita habis, kita kena requeue balik. Jadi itu pun main peranan juga sebenarnya. Okay, take note. Dan satu lagi tips yang saya boleh kongsikan adalah, katakanlah korang berada di Cita Mall, Cita Mall arah Damansara tu kan. Instead of korang tunggu di luar Cita Mall, apa kata korang ambil tiket dan parking di dalam. Okay, tunggu di dalam, itu lebih cepat sebenarnya daripada tunggu kat luar. Okay, tapi pastikan kalau tak ada job juga, sebelum 15 minit keluarlah.
Kalau tak pasal-pasal kena bayar duit parking ya. Tapi saranan saya, kalau boleh jangan buat di semua shopping mall lah. Kalau parking space dia besar, boleh tunggu di dalam. Kalau parking space kecil, rasanya tak payah tunggulah. Tunggu kat luar je, tak apa, tak ada masalah. Jadi di dalam video ni saya akan kongsikan juga beberapa kawasan perumahan yang saya sering tunggulah di setiap daerah di Lembah Kelang Valley ni. So, check it out guys. Jadi itulah antara kawasan-kawasan perumahan yang saya sering tunggulah untuk dapatkan job. Okey. Jadi pada belah malam pula, biasanya selepas 8.30 9 malam ke atas, tak ada masalah untuk dapatkan job.
Okay, sebab driver dah kurang waktu tu. Jadi tak kira lah korang berada di mana, senang dan mudah untuk dapatkan job. Okay. Dan macam sebelum ni saya ada buka Grab Express sebagai backup. Tapi sekarang saya dah tak buka lah Grab Express. Saya hanya fokus pada Just Grab saja. Dan tapi kalau korang nak proceed dengan Grab Express dan juga Grab Food, tak ada masalah, boleh. Itu saja daripada saya untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau kemusykilan, boleh terus WhatsApp saya. Nombor saya tertera kat bawah ni. Okay, so guys, please jaga diri, jaga kesihatan, ikut peraturan, ikut SOP. Kalau nak buat Grab tu, pakai protection, pakai face mask. Okay, so itu saja daripada saya. Saya Rafiq, pilot darat anda. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Rafiq sign out. Thank you. Alright, before kita nak end kita punya podcast, apa yang nak cakap tadi ya? Jap. Oh yeah, sorry. Again